InsyaAllah. Astaghfirullahaladzim. Minta maaf atas masalah teknikal yang telah berlaku. Saya mohon maaf sangat-sangat kepada semua atas masalah teknikal yang berlaku sebentar tadi, disebabkan saya rasakan disebabkan oleh masalah laptop saya yang stuck. Dia bukan masalah internet. InsyaAllah kita sambung semula. Mohon maaf sangat-sangat. InsyaAllah saya cuba boleh tekan watch party semula. Bagi orang yang dah masuk ni, boleh tekan watch party semula ya. Alright. Astaghfirullahaladzim. Okey. Kita mulakan semula ya. Watch party semula ya. Alright. Astaghfirullahaladzim. Okey. Okey. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, nampaknya kita tak dapat nak buat slide sebab masalah teknikal yang berlaku. InsyaAllah kita mulakan semula lah. Saya kongsikan berkenaan dengan Okey. Okey, kita sambung semula tadi ya, berkenaan dengan persediaan. Jadi persediaan kita dalam menghadapi bulan Ramadan ini, terdapat 3 jenis persediaan, iaitu persediaan hati, persediaan jasadi dan juga persediaan akal. Di mana hati kita perlu membuka hati kita seluas-luasnya untuk memastikan Ramadan itu kita dapat sambut dengan sepenuh hati dan penuh ikhlas. Barulah ia boleh meresap ke dalam hati kita. Dan yang kedua dari sudut jasad. Sebab itu sebelum ketika dalam bulan Syaban lagi, kita sudah mula mempraktiskan diri kita untuk berpuasa sunat dan sebagainya. Dan kemudian akliyah, dari sudut akal. Di mana akal kita ni, inilah yang kita cuba tekankan pada malam ini, persediaan akal. Iaitu akal ini merangkumi ilmu, pengetahuan. Macam yang dalam caption kita punya hebahan kita. Macam mana kita boleh ada rasa cinta terhadap bulan Ramadan sedangkan kita tak tahu banyak pun pasal bulan Ramadan. Ataupun kita tak tahu langsung pasal bulan Ramadan. Saya bagi perumpamaan lah. Macam mana kita boleh suka dekat seorang itu? Contohnya kan, bagi mereka yang dengar ni yang belum berkahwin lagi. Apa yang membuatkan kita suka terhadap seseorang, mungkin seorang perempuan itu? Sebab kita kenal dia. Kita tahu ada kebaikan-kebaikan yang dia ada. Itu yang membuatkan yang kita suka dan sebagainya. Jadi, kalau boleh tak kalau kita suka dekat seorang tu tanpa kita tahu pun muka dia macam mana, tanpa kita kenal pun muka dia macam mana, tanpa kita tahu pun nama dia, tanpa kita tahu pun bagaimana apa, tak tahu satu habuk pun tak tahu, macam mana kita boleh nak suka? Okey, ada soalan lah. Macam mana nak wujudkan rasa cinta pasal Ramadan? Seperti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya saya nak kongsikan satu piramid, tetapi dia agak panjang untuk saya ceritakan tentang piramid tersebut. Malam ini saya banyak nak berkongsi atas permintaan penganjur berkaitan dengan hukum-hukum fiqah. Tetapi sebagai introduction atau permulaan, apa rahsia yang membuatkan kita boleh suka pasal Ramadan adalah bila kita tahu banyak. Macam saya bagi contoh tadi. Kita nak beli kereta, contohnya. Okey, mula-mula ada orang bagi tahu dekat iklan. Kereta apa? Kereta Mercedes, Persona lah. Kereta Persona. Kereta Persona ni best lah. Kita tahu orang tu kata kereta Persona ni best. Tapi belum pasti lagi kereta Persona tu best ataupun tidak. Menarik ataupun menyenangkan kita ataupun tidak. Jadi kita punya tahap kesukaan kita ada sikit. Mungkin sukalah, tapi kita tak tahu banyak. Tapi bila mana kita cuba untuk tahu dengan lebih, kita pergi pejabat ataupun dipanggil apa tu? Tempat pameran kereta tersebut, dia tengok, dia cuba start engine, dia try bawa, maka semakin banyak yang dia tahu dan dia rasakan tentang kereta tu, semakin tinggi dan meningkat rasa cinta dia kepada bulan Ramadan. Sebab itu, kadang kita fikir, kenapa aku rasa macam
tak rasa rindu pun pasal bulan Ramadan, tak rasa cinta pun. Sebab yang pertama, ilmu. Kita tak banyak membaca. Jadi bila kita banyak search kat website, kita banyak membaca dan sebagainya, dia akan menambahkan, meningkatkan lagi rasa cinta kita kepada bulan Ramadan. Itu yang pertama dari sudut akal. Kan? Dari sudut hati, kan? Dari sudut hati dan jasad pula sama juga. Kan? Saya bagi contoh. Orang yang belum pernah merasakan satu makanan, contohnya Pizza Hut. Orang kata Pizza Hut ni sedap, tapi dia tak pernah rasa. Boleh tak dia ada rasa rindu nak makan Pizza Hut? Dia tak pernah makan lagi. Tiba-tiba dia nak kata rindulah nak makan. Kau ni biar betul. Makan pun belum pernah. Tiba-tiba nak rindu. Macam tu. Tetapi, kalau dia pernah makan, sama ada sikit atau banyak, tiba-tiba sebulan, 2 bulan lepas, aku rasa rindulah. Sebab dia dah pernah rasa betapa sedapnya Pizza Hut tu. Dia rasa nak makan lagi. Sebab dia dah rasa. Dia dah melakukan tindakan untuk membeli dan merasa. Jadi begitu juga dengan Ramadan. Kita dah tahu tu satu hal. Tapi kalau sebelum ni kita belum pernah rasa betul-betul, kita belum act, kita belum cuba yang dipesankan oleh para asatidah dan sebagainya, cuba try baca Quran banyak-banyak, cuba try bangun qiyam malam-malam, kita tak cuba, jadi kita tak rasa kelazatan dia. Bila kita tak rasa kelazatan dia, memang tak ada pun rasa rindu. Sebab kita tak rasa kelazatan Ramadan. Nak rindu apa? Jadi sebab itu, kita perlukan pengetahuan. Daripada pengetahuan itu akan melahirkan keinginan. Daripada keinginan itu kita akan decide kita nak target bulan Ramadan ini, kita nak baca banyak mana, nak qiyam banyak mana, dan akhirnya membuatkan kita diteruskan dengan kita punya tindakan kita. Jadi tindakan kita, lakukan tindakan tersebut. Bila kita buat tindakan tu, maka akan terhasillah result, iaitu resultnya kita rasa nikmat manisnya Ramadan, manisnya beribadah, manisnya bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa, ya Allah, dapat menangis pada bulan Ramadan itu satu nikmat. Dan apabila Ramadan telah pergi, kita akan sedih dan kita akan sentiasa merindukan Ramadan sebab kita dah rasa manisnya Ramadan. Kita dah pernah rasa. Kalau kita tak pernah rasa, kita takkan rindu. Kalau kita tak pernah rasa Ramadan manis, kita tak rasa rindu. Tapi bila kita dapat rasa macam mana manisnya Ramadan, kita akan, ya Allah, rindu sangat. Jadi pada malam ini saya lebih nak berkongsi tentang beberapa dari sudut ilmu pengetahuan secara ringkas berkenaan dengan Ramadan. Mungkin yang asas-asas itu saya pergi laju sahaja sebab saya yakin mungkin kebanyakan dari kita sudah pun tahu. Saya nak lebih kepada perkara-perkara yang lebih praktikal, isu-isu yang praktikal ketika dalam berpuasa. Baik. Sebagai permulaan, baru nak mula ni. Okey. Maksud Ramadan. Ramadan itu daripada perkataan Ramadan. Maaf, tak ada slide. Sepatutnya saya ada sediakan slide. Tapi tak ada masalah laptop. Ramadan. Ramadan ni panas. Sebab itulah Ramadan ini adalah bulan yang panas dari sudut ma'nawiyah dan juga dari sudut hakikiyah. Maksudnya hakiki itu ketika pada zaman Rasulullah, Ramadan memang waktu tu musim yang panas. Dan dari sudut makna dia, Ramadan ini adalah bulan yang panas, maksudnya yang luar daripada biasa. Temperature yang atas daripada biasa, which is kita tak makan banyak dan menyebabkan kita rasa luar daripada keadaan yang biasa. Tak nak lama sangat kat sini. Okey, jadi itu dari sudut asal perkataan Ramadan. Dari sudut bahasanya, Ramadan Siyam pula. Maksud siyam dalam bahasa Arab, siyam tu maksudnya menahan diri. Siyam. Dari sudut istilah, menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sehingga terbenam matahari berdasarkan syarat tertentu. Okey, cukup ya? Kena saya ulang? Okey. Kalau ada permintaan baru saya ulanglah, insya-Allah. Okey, dan dalil kewajipan puasa ni simple je nak ingat, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 183. Maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kami bertakwa. Baik. Okey, kita pergi kepada apakah syarat wajib dan syarat sah. Apa beza syarat wajib dan syarat sah, tuan-tuan dan puan-puan? Syarat wajib itu maksud dia syarat-syarat, perkara-perkara, sifat-sifat
yang ada pada diri kita yang membuatkan kita nak tak nak kena puasa. Maksudnya kalau tidak puasa, kita berdosa. Apakah syarat wajib tersebut? Yang pertama, mestilah Islam. Bila kita Islam, maka kita wajib berpuasa. Orang kafir tak wajib berpuasa. Jangan salahkan dia orang bila dia orang tak puasa. Sebab dia bukan Islam. Tapi dia punya implikasi dia nantilah sebab dia memang dah tak Islam. Yang kedua, baligh. Baligh ini kita, maksudnya dia, istilah baligh ni semua faham lah. Mesti baligh. Dan yang ketiga, berakal. Dia bukannya seorang yang gila. Dia bukannya seorang yang mempunyai masalah mental yang tidak boleh berfikir dengan sempurna. Maka dia tidak termasuk dalam golongan orang yang wajib berpuasa. Tetapi kalau dia berpuasa, nanti kita cerita. Dan yang keempat, mampu berpuasa. Maknanya kalau orang tu dia tak mampu berpuasa dalam beberapa, dia tidak mampu berpuasa, nanti saya akan terangkan tak mampu macam mana. Nanti kita akan masuk tentang fidyah, kita akan masuk tentang kafarah, siapa yang akan kena bayar kafarah, fidyah nak kena bayar macam mana, dan sebagainya. Yang tu kita akan bincangkan nanti. Okay? Kita awal-awalnya kita settlekan benda-benda yang asas dulu. So syarat wajib Islam 4. Ingat, Islam, baligh, berakal, mampu berpuasa. Ada 4 ni, wajib berpuasa. Okey? Apakah syarat sah? Okeylah. Contohnya orang tu. Okey, kita sebut satu-satulah. Syarat sah untuk berpuasa yang pertama mestilah Islam. Kalau dia tak Islam, sama juga macam tadi. Kalau dia tak Islam, dia berpuasa, tak ada masalah. Ramai orang yang bukan Islam yang telah cuba untuk berpuasa, termasuklah Presiden Kanada. Dia pernah cuba untuk berpuasa dan banyaknya dia cuba untuk. Tak ada masalah, kita jangan halang. Jangan katakan dia haram ke apa, dia tak terpakai hukum haram kepada dia. Tapi dia nak cuba untuk merasai bagaimana nikmat Ramadan itu sendiri, tak ada masalah. Tetapi cumanya dia tidak sahlah puasa dia. Yang kedua, berakal. Berakal. Maknanya kalau dia tidak berakal maka tidak sah puasa dia. Kalau dia tidak berakal. Dan yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Ini adalah syarat untuk sah. Sekiranya ni untuk kes perempuan, kalau dia apa maksud haid dan nifas? Mungkin bagi mereka yang tak tahu apa beza haid dan nifas, bagi lelaki kaum lelaki, haid ini adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan, wanita. Jadi ketika masuknya tempoh ketika keluarnya darah haid dan sebagainya, maka dia tidak sah untuk berpuasa. Kalau dia nak puasa pun puasalah tapi tak sah. Okey, dan yang dan juga nifas. Nifas ni apa? Nifas ni adalah darah yang keluar selepas kaum wanita itu melahirkan anak. Dan ketika dia melahirkan anak akan keluar darah wiladah nama dia. Tetapi selepas itu dia akan keluar. Biasanya kadang-kadang berpuluh hari keluarnya darah nifas. Dan sepanjang darah nifas itu terkeluar, maka dia tidak sah untuk dia berpuasa. Okey. Yang pertama tadi syarat sah Islam, maaf tak ada slide, Islam, berakal, suci daripada haid dan nifas, dan yang keempat berpuasa pada hari yang tidak diharamkan. Syarat untuk sah berpuasa adalah mesti dia berpuasa pada hari yang sah untuk berpuasa. Maknanya kalau dia berpuasa pada hari yang tidak boleh, maka tak sah puasa dia. Apa hari yang tidak boleh untuk kita berpuasa? Simple je, yang paling mudah sekali, yang pertama 2 hari raya tu. Hari pertama 2 hari raya. Nak raya lepas ni, raya Aidilfitri, raya Aidil Adha. Ramai yang bersemangat nak puasa 6. Hari pertama dah puasa dah. Tak boleh lah. Hari kedua baru boleh puasa. Jadi hari pertama haram. Bukan setakat tak sah. Haram. Maksud dia, jika dia berpuasa, dia berdosa. Dan seterusnya hari yang tidak boleh, iaitu berpuasa pada hari yang tidak diharamkan. Dan yang tidak boleh adalah hari Tashrik. Tashrik iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Waktu raya haji lah. Dia sama juga macam maknanya raya haji lah tu. 3 hari selepas raya haji itu pun kita tidak boleh berpuasa. Manakala, ini kes yang paling terdekat dengan kita. Kes yang paling dekat dengan kita ni, iaitu pada hari terakhir sebelum Ramadan. Malam ni, kalau saya tak silap, Ramadan insyaAllah hari Jumaat kan. Okey, maksudnya esok tak boleh berpuasa. Hukumnya makruh. Ada pelbagai jenis pandangan. Tetapi sebenarnya bagi mereka yang telah biasa berpuasa, sebenarnya ada setengah pandangan mengatakan tak ada masalah untuk dia berpuasa. Tetapi kebanyakan dari ulama sangat tidak menggalakkan untuk berpuasa pada hari terakhir ini.
Jadi insya-Allah itu adalah syarat sah berpuasa dan syarat wajib. Kalau ada soalan boleh terus tanya kat dalam komen ya. Okey, apakah rukun berpuasa? Simple je rukun puasa, ada dua, tak payah ingat banyak-banyak. Yang pertama niat. Sebab apa? Kalau tak adanya niat, maka tak sah puasa kita. Ini juga adalah satu permasalahan yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita, di mana kita sering memahami niat itu mestilah nyanyi lagu raihan. Mestilah kita baca kuat-kuat. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu lagu raihan. Tapi sebenarnya kalau kita tak sebut, kita tidak lafazkan, kita tidak nyanyi pun tidak menjadi masalah, as long as lagi mana di dalam hati kita tahu esok kita nak berpuasa. Cuma isu niat ni dia ada perbezaan sekiranya puasa yang fardu dan puasa yang sunat. Apa beza dia? Kalau puasa yang kita nak puasa itu adalah puasa fardu seperti puasa Ramadan ataupun puasa ganti, puasa yang wajib, ganti puasa Ramadan tu lah puasa yang wajib, maka niat dia mestilah dilakukan pada malam sebelum itu. Kalau puasa ganti adakah boleh dilakukan pada 30 Syaban? Pandangan saya boleh juga dilakukan pada 30 Syaban, tetapi sangat tidak digalakkan lah. Sebab dia hari yang terakhir. Bahkan ada setengah ulama mengharamkan. Tetapi kalau boleh kita tangguhkan, tak ada masalah. Tangguhkan waktu lepas raya nanti baru kita ganti ke sehari je. Itu lebih baik lah, insyaAllah. Kemudian saya sambung tadi, niat, kalau kita niat pada bulan puasa yang wajib, maka kita mestilah niat pada malam sebelum terbitnya fajar. Sebelum terbitnya fajar, maknanya sebelum subuh lah. Tetapi kalau kita niat dalam hati, kita berniat, terfikir, terlintas sekejap pun tak apa. Terlintas aku nak puasa esok lah. Tak sebut pun, tapi terlintas dalam hati pun dah boleh. Tetapi kalau puasa sunat, contohnya, kita bangun pagi lewat pukul 10 contohnya. Bangun pagi, lepas tu tak makan lagi. Pukul 11, baru terfikir, alang-alang aku tak makan, aku nak puasa lah. Boleh. Maka itu boleh. Kalau puasa sunat, dia sampai tengah hari, dia boleh berniat. Kalau lepas baru bangun pukul 2 petang, baru bangun, tiba-tiba alang-alang tak makan, nak niat puasa sunat pun tak boleh. Okey? Baik, jadi rukun berpuasa mestilah niat. Niat tu dalam hati. Okey? Untuk berpuasa pada bulan Ramadan, untuk puasa bulan Ramadan sama juga. Maknanya kalau ikut Imam Syafi'i, pada setiap malam sebelum berpuasa tu kita perlu niat. Tapi kena fahamlah, niat tu bukannya lafaz. Malam tu, start daripada maghrib tu, sehingga waktu subuh, ada kita terlintas yang esok aku nak sahur, esok aku akan berpuasa, dah niat dah. Itu dah considered as niat. Jangan kita risau, Allah semalam aku tak nyanyi lagu raihan, susah. Jangan. Sebenarnya, kita just terlintas pun dah cukup. Sebab itu kalau kita dah tahu esok aku nak sahur, mana ada orang sahur untuk bukan Ramadan, sahur maksudnya untuk dia nak berpuasa lah. Jadi Islam itu mudah. Baik, rukun puasa yang pertama niat. Yang kedua, menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Semudah itu. Okey, nanti kita cerita apa benda yang membatalkan puasa. Okey, sebelum kita cerita secara ringkas perkara-perkara sunat yang dalam berpuasa yang telah disebutkan secara mana ada hadis dan dalil dan sebagainya, yang sunat yang khusus iaitu yang pertama, segera berbuka setelah yakin terbenam matahari atau masuk waktu maghrib. Ni saya nak sentuh sedikit isu berkaitan dengan berbuka ataupun sahur lah biasanya. Berbuka biasa tak ada masalah, kan? Bila azan Allah pun kita dah boleh makan dah. Tapi yang jadi isunya bila nak sahur. Tadi yang pertama, segera berbuka setelah yakin terbenam matahari atau masuk waktu maghrib. Kita yakin je. InsyaAllah sekarang ni mudah nak yakin sebab kita dah ada banyak teknologi, dah ada timing semua. Yakin insyaAllah, maka kita terus boleh berbuka. Sahur tu kita sunat untuk kita lambatkan. Lambatkan sahur. Cuma isu sahur ni biasa yang berlaku, ada bermacam-macam pandangan, kan, betul?
Maknanya ada pandangan yang mengatakan dah azan pun boleh ngap lagi, boleh telan lagi. Sebenarnya nak fikir secara mudah, kalau nak fikir secara mudah dalam hadis dan sebagainya, dia menceritakan, dia punya teks dia menceritakan bahawa sebenarnya kita perlu berhenti. Allahu Akbar, bateri tinggal sikit. Minta maaf, saya ambil charger sekejap ya. Minta maaf sekejap. Allahu Akbar. InsyaAllah. Saya minta maaf sangat, malam ini banyak sangat masalah teknikal yang telah berlaku. Alright. Okey, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alright. Okey. Allah. Baik, insyaAllah. Minta maaf sangat-sangat, minta maaf sangat-sangat. Subhanallah. Okey, baik. Jadi, kita sambung. Tadi kita cerita tentang isu ketika bersahur. Sebenarnya isu dia adalah yakin. Bila kita yakin telah masuknya waktu subuh, maka bila kita yakin itu, maka kita tak boleh makan. Walaupun dalam mulut kita tu masih ada makanan, kita perlu keluarkan. Kita yakin tengah makan, popiah ada dalam mulut lagi, tiba-tiba dengan azan. Dan kita yakin azan itu betul. Dia tidak lambat pun. Dia tidak cepat, tidak lambat. Maka kita kena keluarkan. Okey? Tetapi isu yang berlaku adalah kadang-kadang bila kita tengah makan sahur, kita dengar orang azan. Tapi kita rasa macam azan tu dia terawal sikit. Kalau kita tak yakin dengan azan tu, kita boleh telankan je apa yang ada dalam mulut kita tersebut. Baik. Tu segera berbuka, melambatkan sahur. Yang ketiga, memperbanyakkan sedekah. Uish, ketika ini kita bersedekah, kita berwakaf dan sebagainya. Kalau siapa yang nak berwakaf dengan wakaf pelaburan, boleh PM saya. Jadi, ketika inilah amalan kita itu berlipat kali ganda. Sebenarnya cantik dalam bulan Ramadan ni untuk kita berwakaf instead of sedekah. Sebab wakaf ni pahala dia berlipat kali ganda. Berbanding sedekah dia one time saja. Jadi kita berwakaf, bayangkan setiap kali orang yang mendapat manfaat daripada apa yang kita wakafkan itu, dapat pahala Ramadan, masya-Allah. Begitu besar sekali ganjarannya. Okey, seterusnya membaca Al-Quran dan menjauhi daripada percakapan yang tidak bermanfaat, mengumpat dan sebagainya. Ini biasalah. Okey, kita masuk kepada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Saya pun tak nak ambil masa banyak sangat. Saya telah mencuri banyak masa. Perkara yang membatalkan puasa, kita go straight to the point, isu-isu yang berlaku. Okey, perkara yang membatalkan puasa yang pertama adalah makan dan minum lah, of course. Batal sama ada sedikit ataupun banyak. Ini saya ambil daripada Bayan Linnas, senang. Kan? Jadi tak ada isu. Jadi makan dan minum. Tak boleh makan, tak boleh minum lah. Yang kedua ni yang selalu menjadi persoalan dan perbincangan. Iaitu sampainya ain. Siapa pula ain ni? Minah mana pula ni? Ain ni adalah sesuatu perkara yang boleh dilihat dengan mata kasar. Okay? Yang boleh dilihat dengan mata kasar. Yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar, ia tidak dikira sebagai ain. Okay? Jadi sampainya ain kepada rongga tengah badan melalui laluan yang terbuka. Jadi ada dua. Sampainya ain kepada dua. Rongga tengah badan dan laluan yang terbuka. Melalui laluan yang terbuka. Apa? Sekarang ni isu dia, di mana rongga tengah badan dan di mana laluan yang terbuka tersebut. Okey. Rongga tengah badan itu adalah bermula, yang pertama, rongga, mengikut banyak kitab, kebanyakannya ulama bersepakat, rongga tengah badan tu merangkumi otak. Otak, bukan akal pemikiran, otak kita. Kemudian start daripada tekak kita, bawah halkum, sehinggalah ke bawah, ke perut, terus kepada keluar sehingga ke kubul dan dubur.
Itu adalah rongga tengah badan. Mana tak boleh ada benda apa-apa yang sampai pun dekat kawasan yang saya sebutkan tadi. Di mana otak, kemudian daripada bawah halkum sehingga ke kubul dan dubur. Melalui mana-mana dan sampai tu melalui laluan yang terbuka. Okey, bukannya laluan-laluan yang tidak terbuka. Sebab itu ada isu tentang kalau kita injection dan sebagainya. Okey, tak apa. Jadi laluan yang terbuka ni antaranya termasuklah lubang hidung, mulut, telinga, kubul dan dubur. Jadi dari situ timbulnya isu, boleh tak saya nak korek hidung ketika bulan Ramadan? Sudah. Terkorek, ya Allah, terkorek sikit, maka telah terbatallah puasa saya. Maka dia pun pergi ke dalam dapur, di belakang dapur tu, ambil ayam, biskut sikit, makan. Kenapa kau makan? Saya terkorek hidung tadi. Salah tu. Okey, itu tak betul lah tu. Jadi, korek hidung tak membatalkan puasa. Mudahnya saya cakap, korek hidung memang tak batalkan puasa. Kalau kita korek sehingga sebelum masuk ke khayshum. Khayshum ni kalau kita tengok tengkorak kan, dah tak ada kulit, kan nampak hidung kita kat situ kan. Itu pangkal khayshum, permulaan. Maka kalau sebelum sampai situ, maka tak ada masalah. Tetapi bila masuk je dalam khayshum pun sebenarnya tak membatalkan. Tapi dia makruh. Sebab yang membatalkan tu ni dekat tekak ni. Tapi makruh lah. Even adalah setengah ulama kata batal sebab nak langkah berjaga-jaga. Tapi sebenarnya kebanyakan dari kita korek hidung tak adalah sampai atas tu. Sampai sini. Jadi sebab itu kalau isu contohnya waktu musim PKP ni, boleh tak lakukan saringan ketika musim PKP? Sebab saringan tu dia ambil, dia akan cucuk, dia ambil swab tu, lidi tu dia masuk kot lubang hidung sampailah ke kita punya tekak tu. Dia ambil kita punya ambil kita punya ilio ke tak tahu lah dia ambil apa, lendir kot kat situ. Maka dia telah sampai ke situ. Maka itu membatalkan puasa. Tapi setakat ini belum ada secara official keluar daripada mufti dan sebagainya berkenaan dengan perkara inilah. Jadi kita tunggu. Mungkin mereka ada penjelasan lebih, mungkin dia ada input yang lebih daripada doktor dan sebagainya. Tapi sekiranya kalau apa yang dimasukkan tu memang sampai ke sini, maka memang batal lah. Okey. Baik. InsyaAllah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sengaja muntah. Sengaja muntah. Bukan muntah tak sengaja. Naik kapal terbang termuntah tak ada masalah. Tapi sengaja muntah ni kita buat wet. Cocok ke bagi termuntah. Maka batal. Sengaja muntah. Yang ketiga. Yang keempat, persetubuhan lah. Sekalipun tidak mengeluarkan air mani. Maknanya ini yang perlu kita perhatikanlah. Ini akan saya sebutkan nanti di akhir nanti tentang kafarah. Di mana kalau seorang itu melakukan persetubuhan pada siang hari, dia kena bayar kafarah. Bayar kafarah ni berat. Kan? Puasa 2 bulan berturut-turut. Nanti kita cerita penjelasan dia di akhir. Stay sampai habis ya. Kemudian yang kelima, mengeluarkan air mani dengan sendiri. Ataupun maaf saya katakan macam melancap lah. Okey, jadi ini antara perkara yang membatalkan puasa juga. Batal puasa Okey. Dan yang seterusnya, yang keenam, datangnya darah haid ataupun nifas, maka pun batalkan puasa juga. Dan yang terakhir, gila dan murtad. Bukan gila murtad, gila dan murtad. Murtad sekali dia. Okey. Jadi ini adalah 7 perkara yang asas. Dan daripada 7 ni banyaklah perbincangan yang berlaku. Ada jenis-jenis gila lah, ada macam-macam lah. Jadi itu kita akan bincang setakat mana yang kita tahulah. Sebenarnya saya nak tunjuk satu jadual yang sangat menarik. Tak apalah, next time kita boleh share. Iaitu tentang isu qada dan fidyah. Tentang isu qada dan fidyah, saya cerita secara ringkas. Dia ada 3 keadaan, 3 condition. Yang pertama, bilakah kita wajib hanya qada puasa saja? Bilakah kita hanya wajib qada puasa je? Yang kedua, bilakah kita hanya wajib bayar fidyah je, tak payah ganti puasa? Dan bilakah kita kena ganti puasa dan bayar fidyah? Dua-dua sekali. Okey. Yang pertama, bilakah kita perlu ganti puasa sahaja tanpa bayar fidyah? Okey.
Yang pertama, ketika kita berbuka kerana sakit. Kita sakit, tak tahan. Maknanya kita rasa tak tahan, tak boleh rasa nak makan juga. Akhirnya kita berbuka, maka kita tidak perlu bayar fidyah, kita hanya perlu ganti puasa sahaja. Yang kedua, okay, yang wajib qada saja, berbuka kerana haid ataupun nifas. Isu dengan perempuan, tahulah. Sebab itu perempuan memang almost every year dia akan dia akan ganti puasa, kecuali mereka yang mengandung lah, dapat puasa penuh. Dan kemudian yang ketiga, berbuka kerana tersangat lapar. Boleh berbuka kerana tersangat lapar, boleh ke? Okey, yang mungkin boleh menyebabkan kesan kepada kesihatan dan sebagainya, dibuka juga. Okey, ni tanpa mengira haram dan sebagainya. Kalau dibuka kerana sangat lapar, memang kena ganti balik, tapi tak perlu bayar fidyah. Dan seterusnya, berbuka kerana musafir. Boleh juga kalau kita berbuka ketika musafir balik kampung, tapi sekarang tak ada isu musafir lah kot. Jadi sebab semua PKP kan. Jadi ketika musafir nak berbuka boleh, tapi kena ganti. Tak perlu bayar fidyah. Tak payah rajin sangat bayar fidyah. Okey, ni yang isu sikit yang biasa berlaku, orang tak ingat. Okey, yang kelima ni, perempuan mengandung. Okey, perempuan yang mengandung, dengar. Perempuan yang mengandung, dengar. Kalau dia mengandung dalam bulan Ramadan, kemudian dia berbuka. Dia berbuka tu sebab dia risaukan kesihatan diri dia. Dia bukan risaukan kesihatan anak dia, dia tak risau pun. Tetapi dia risaukan kesihatan diri dia, maka dia hanya wajib qada, dia tidak perlu bayar fidyah. Okey. Kemudian kalau perempuan yang menyusukan anaknya, dah melahirkan anak, ada anak dia nak susukan, maka perempuan yang menyusukan anaknya, kemudian dia berbuka kerana risaukan kesihatan dirinya, sama juga. Maknanya dia risau kepada dirinya sahaja, dia tak risaukan kepada anak dia. Kan? Maka dia hanya wajib qada, dia tak perlu bayar fidyah. Okey. Itu yang wajib qada. Yang kedua, siapakah yang wajib bayar fidyah sahaja? Dia tak wajib pun untuk ganti puasa. Yang tiga golongan. Yang pertama, orang tua yang uzur. Dah tua, umur 100 lebih contohnya. Dah tak mampu dah nak puasa. Kau nak ganti, memang dah tak nak ganti bila lagi, memang tak mampu, dah tua dah. Jadi dia ni hanya wajib untuk membayar fidyah sahaja. Persoalan dia, fidyah ni berapa banyak? Berbeza ikut negeri masing-masing lah. Jadi boleh rujuk dekat portal negeri masing-masing. Kalau yang sempat saya lihat, kalau Selangor tak silapnya, dia kira secupak beras. Tapi sekarang ni Majlis Agama dah mudahkan, kita hanya bayar kepada Majlis Agama. Majlis Agama yang akan menyampaikan secupak beras dan sebagainya. Tak silap saya, kalau Jaiz Selangor dalam RM1.80. Kalau wilayah persekutuan, satu hari yang saya RM2. Boleh cek dekat portal masing-masing kadar fidyah dan sebagainya. Okay, yang pertama tadi, yang wajib hanya bayar fidyah orang tua yang uzur, dan yang kedua, orang sakit yang tiada harapan sembuh. Maksudnya sakit dia tu memang tak ada harapan, doktor dah sahkan dia ni tak ada harapan sembuh, maka dia hanya wajib bayar fidyah. Dan yang ketiga, orang bekerja berat sepanjang masa. Dia kerja berat sepanjang masa, sehingga jika dia berpuasa akan memudaratkan diri dia. Maksudnya sepanjang bulan Ramadan itu memang dia kena kerja berat. Kalau dia puasa memang mudarat, maka dia ni hanya perlu bayar fidyah. Tapi yang ni ada beberapa khilaf ulama lah sikit berkenaan yang ketiga ni. Okey, dan yang ketiga, siapakah yang dua-dua wajib? Qada pun kena, fidyah pun kena. Ada 3 golongan. Okey, yang pertama, orang yang lambat mengqada puasa sehingga tiba Ramadan yang berikutnya. Okey, kes dia macam ni ya. Aminah contohnya. Aminah dapat berpuasa pada bulan Ramadan tahun lepas 20 hari je. 10 hari lagi dia tak sempat habis. Sepatutnya dia kena ganti. Dia kena ganti tempoh dia sehingga sebelum puasa ni akan datang ni. Hari ni, tinggal hari ni, esok, lusa. Tapi dia ada lagi 5 hari dia tak puasa contohnya. Esok tak boleh puasa, makruh. Okay, dia pun decide tak nak puasa. Maka dia perlulah untuk menggantikan juga. Still dia kena ganti juga selepas habis Ramadan ni, dia kena ganti. Dan at the same time, dia juga kena bayar fidyah. Tak mahal pun fidyah, insyaAllah. Bukan nak suruh menggalakkan kita tinggalkan puasa, tapi maksudnya tak berat. Fidyah tak macam kafarah. Kafarah lain, berat. Tapi fidyah ni kalau satu hari dalam RM1.80 kalau Selangor. Jadi boleh tengok, dia ada kalkulator dah semua kan.
Macam mana kalau kita terdouble pula, dah tinggalkan, tahun depan pun tak ganti lagi, 2 tahun, kali 2. Sebab itu formula dia, berapa yang kita perlu bayar fidyah, berapa hari yang kita tinggalkan, berapa tahun yang kita tinggalkan, kali dengan harga secupak beras tempat. Ataupun yang ditetapkan oleh Majlis Agama, maka kita akan dapat berapa harga yang kita perlu bayarkan. Okey, itu yang pertama, orang yang lambat qada puasa. Yang kedua, sikit lagi perempuan mengandung yang berbuka. Dia mengandung, dia berbuka, sama macam kes pertama tadi, tapi yang ini dia berbuka kerana dia risaukan kesihatan anak dia. Diri dia tak kisah, anak saya ni, anak saya mengandung, saya takut dia tak dapat zat, jadi saya pun makan supaya anak dia dapat zat. Maka boleh dia nak berbuka, tak ada masalah. Tetapi yang ni dia wajib qada dan dia juga wajib fidyah. Okey, senang je nak ingat benda ni. Sebab apa, secara konsep dia, sebab apa yang kalau dirisaukan anak, dia kena bayar fidyah dan qada, tapi kalau dirisaukan diri dia sahaja, dia hanya perlu qada. Jadi yang saya setengah sebut tadi, wajib qada dan fidyah tu, qada tu untuk diri dia sebab dia dah berbuka. Fidyah dia tu untuk anak dia dalam kandungan, sebab anak dia tak boleh ganti puasa, jadi dia kena bayarkan on behalf of anak yang dalam kandungan dia. Faham tak? Kalau tak faham nanti kita boleh ulang balik. Okey, jadi yang ketiga, perempuan sama juga, perempuan yang tadi mengandung. Yang ketiga ni perempuan yang menyusukan anak dia, berbuka kerana risaukan kesihatan anak, bukan kerana bukan kerana diri dia. Jadi dia kena wajib qada dan fidyah. Okey, saya nak cerita sikit tentang kafarah. Kafarah ni ada banyak, bukan hanya kafarah dalam bulan Ramadan je, macam-macam jenis kafarah. Tapi kafarah yang kita sebutkan, yang ingin kita bincangkan adalah kafarah dalam bulan Ramadan inilah. Isu dia adalah yang disebutkan di dalam Kifayatul Akhyar dan sebagainya. Saya rujuk dalam bahasa Arab dia mungkin, waman wata'a fi nahari Ramadan amidan fil faraj fa alaihi al-qada'i wal kafarah. Barang siapa yang wata'a ni ulama bahas banyak, tapi mudahnya yang menggauli isteri dia. Kalau spesifiknya yang apabila kemaluan lelaki itu menyentuh kemaluan wanita, itu sudah dikira kan, walaupun tidak keluar air mani dan sebagainya, maka dia perlu fa alaihi al-qada' wal kafarah. Dia perlu qada tu kena, sebab dia dah kira dah batal, kena ganti. Kemudian dia kena bayar kafarah. Bayar kafarah ni macam mana? Yang pertama, dia mestilah membebaskan hamba. Cuma sekarang ni dah tak adalah hamba. Dah tak ada hamba. Kalau masih ada, kena bebaskan lah. Tapi rasanya sekarang ni dah tak ada dah sistem hamba. Dan kalau tak mampu ataupun dah tak ada option tu, kita pergi option yang kedua, kita perlu berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Berturut-turut. Maknanya kalau saya berpuasa sebulan, sebulan 30 hari lah. 30 hari. Hari yang ke-59 kita terbuka pula puasa. Kita pergi buka puasa. Jadi bila kita buka puasa pada hari yang ke-59, delete balik, start balik 2 bulan. Berat tak? Berat. Jadi kalau kita tak mampu untuk berpuasa 2 bulan secara berturut-turut, maka kita boleh gantikan dengan kita memberi makan 60 orang miskin. Berlaku ada satu hadis yang berkenaan dengan kafarah ni, di mana ada seorang sahabat ni bertanya kepada Rasulullah, kan, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, qad halaktu. Maknanya aku halak ni maknanya kiranya aku telah bersetubuh dengan isteri aku. Kemudian Rasulullah tanya, kau ada hamba ke? Tak ada. Kau mampu tak untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Tak mampu. Kau boleh tak beri makan 60 orang miskin? Kata, wahai Rasulullah, akulah orang paling miskin sekali kat tempat ni. Macam mana aku nak bagi orang miskin? So Rasulullah pun okey, tak apa. Rasulullah pun diam, dia fikir. Rasulullah keluarkan ada kurma. Sebab beri makan 60 orang miskin ni, dia tidak spesifik sehingga kenyang dan sebagainya. Yang penting beri makan 60 orang miskin. Kemudian dia bagikan kurma satu bakul, bagi. Okey, kurma ni awak bagi kepada orang miskin. Lepas tu dia kata, wahai Rasulullah. Oh, wahai Rasulullah. Dia kata, dalam kampung ni kami tak ada orang paling miskin daripada keluarga aku. Keluarga akulah paling miskin. Lepas tu Rasulullah tergelak. Nampak gigi Rasulullah tergelak kan. Kelakar, maknanya benda satu lawak lah. Rasulullah, kalau macam tu kau bagilah kepada ahli keluarga kau. And orang miskin tu tak semestinya selain daripada ahli keluarga kita. Kalau dah ahli keluarga kita pun miskin, maka layaklah dia untuk
termasuk dalam 60 orang yang kita berikan makanan untuk bayar kafarah tersebut. Okey. Jadi itu tentang kafarah. Saya rasa setakat itu dulu. Kalau ikutkan banyak yang saya nak cerita, tapi more to tazkiyah lah. Tapi setakat ini itu saja. Ada sebarang persoalan ke? Kita take 1 minute. Okey. Sekejap lagi saya sentuh sikit-sikit lah apa isu-isu yang sering berlaku di dalam bulan Ramadan. Antaranya banyaknya berkaitan dengan perkara yang membatalkan Ramadan, perkara yang membatalkan puasa lah. Okey. Apa lagi isu yang berkaitan dengan berpuasa? Pakai inhaler. Pakai inhaler. Ni antara isu yang telah kebanyakannya dah dibincang lama oleh para ulama. Bagi mereka yang asma contohnya, isteri saya pun pakai inhaler juga. Jadi apakah hukum pakai inhaler ketika berpuasa? Adakah ia membatalkan puasa? Pakai inhaler batalkan puasa ke tidak? Jadi kalau kita lihat Dr. Mantan Mufti Wilayah kita pun telah bahas secara penuh dengan ilmiah di dalam Bayan Linnas. Beliau search sendiri dengan dia ambil quote daripada information daripada doktor dan sebagainya, menceritakan, saya cerita secara ringkasnya, particles daripada ini tidak sehingga menjadikan ia ain. Sebab apa? Bila kita sembuh tu, dia sembuh tu sebenarnya dalam berapa persen je. Okey, kalau bayar fidyah dekat negeri lain boleh ke? Contohnya dia orang Kelantan tapi bayar fidyah dengan lama Majlis Agama Islam Terengganu. Okey, nanti saya jawab. Okey, jadi pasal inhaler tadi tu, pasal inhaler tadi tu, jadi dia tidak membatalkan puasa lah. Sebab hanya beberapa dia tak sampai takat air, berapa persen je air. Itu pun bila kita sembuh, kebanyakannya tersekat dekat sini saja. Yang air tu jatuh ke dalam perut hanya sikit sangat. Jadi akhirnya kebanyakan ulama kata tidak ada masalah untuk pakai inhaler. Okey, soalan Puan Rusha Mimi Kamaruz Zaman. Kalau bayar fidyah dekat negeri lain boleh ke? Contohnya, dia orang Kelantan tapi bayar fidyah dengan laman web Majlis Agama Islam Terengganu. Okey, dia sama kes dia ni macam nanti saya sentuh tentang bayar zakat fitrah. Okey, tentang fidyah ni sebenarnya lebih baiknya kita bayar fidyah dekat mana tempat yang kita menetap lah, menetap ataupun tempat kita bekerja dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau kita bayar kat tempat lain, tidaklah membatalkan fidyah kita itu. Boleh. Tak menjadi masalah. Contohnya nak bayar, kita tak nak bayar melalui Majlis Agama, tak apa, kita buat sendiri. Contohnya kita nak buat secara manual mengikut dalam dalil. Nak bagi makan 60 orang miskin contohnya, kita bagi sendiri kepada 60 orang miskin pun boleh, tak ada masalah kan. Jadi pada pandangan saya tidak ada masalah lah kan. Tetapi kalau macam zakat fitrah pun banyak pelbagai ulama yang membincangkan contoh zakat fitrah. Zakat fitrah ni dia bergantung, zakat fitrah ni apa hadaf dia? Hadaf dia adalah bayaran duit-duit zakat fitrah tu sepatutnya untuk digunakan untuk diberikan kepada orang-orang miskin untuk meraihkan hari raya pertama. Sebab itu zakat fitrah disunatkan untuk kita bayar di tempat yang kita hari raya. Contohnya kita raya kat mana? Kelantan. Kita tinggal kat KL tapi balik kampung Kelantan. So disunatkan lebih baik kita bayar zakat di Kelantan. Tapi sebenarnya tak ada masalah. Kalau kita nak bayar kat KL pun tak ada masalah. Ada setengah ulama kata kat tempat kita bekerja pun boleh juga. Pada pandangan saya tidak suka untuk mengahadkan. Jadi bayar mana-mana pun boleh insya-Allah. As long as kita bayar zakat fitrah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, insya-Allah. Jadi ada lagi soalan ke? Hukum mendapatkan suntikan ketika berpuasa, sama jugalah. Suntikan itu kalaulah dia tidak kalaulah suntikan itu hanya
ke dalam otot dan darah, maknanya tidak membawa kepada kekenyangan, maka ia dibolehkan. Dia punya konsep dia, kalau dengan suntikan kita itu dia membuatkan kita rasa kenyang dan sebagainya, maka ianya tidak dibolehkan lah. Dan tujuan kita tu sengaja untuk suntik tu supaya kita kenyang, maka tidak dibolehkan. Tetapi memanglah setengah, kalau ikut mufti wilayah kita, bila kita suntik tu memang akan ada zat-zat nutrition yang masuk dalam badan kita, tetapi kita tak rasa pun benda tu, dia masuk tapi kita tak rasa, maka ia dibolehkan. Cumanya benda tu dia tidak diwar-warkan secara terbuka boleh, sebab dia takut nanti orang-orang kaya, orang-orang yang apa dia ni, dia panggil apa, orang kayangan cuma ambil kesempatan, oh boleh tak batal puasa, maka dia ambil injection, dia cipta injection yang boleh mengenyangkan dia, maka tidak boleh. Jadi konsep dia, kalau sampai kita rasa kenyang, tujuan kita nak bagi rasa segar dan sebagainya, maka ianya membatalkanlah. Tetapi sekadar untuk kesihatan dan sebagainya, maka ia tidak mengapa. InsyaAllah. Saya rasa itu saja pada malam ini. Saya harap yang banyak perkara lah yang kita dapat info pada malam ini, insyaAllah. Saya ingin memohon maaf sekali lagi atas masalah teknikal. Sepatutnya malam ni ada slide yang lengkap dan sebagainya, tetapi ada masalah teknikal pada laptop saya, dia lagging sikit. InsyaAllah. Jadi itu saja. Saya kira tidak ada soalan dah ya. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari saya sendiri. InsyaAllah saya akan ada beberapa lagi pengisian-pengisian secara online, bukan setiap hari tapi ada hari-hari dia. Boleh follow Facebook saya ataupun like Facebook saya, ada Facebook page saya sendiri juga, Ustaz Nu'man. Boleh search dan saya akan share lah dari semasa ke semasa apa pengisian yang saya berikan, insyaAllah. Jadi sekali lagi saya memohon maaf, yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari saya sendiri. Saya mengucapkan selamat berpuasa, selamat menyambut bulan Ramadan. Semoga dengan Ramadan ini dapat menjadikan kita orang yang lebih bertakwa, orang yang lebih beriman, insyaAllah. Kita baca doa sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Lailatul Qadr wa barik lana fihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.